الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Sadaqallahul azim. Dan sungguh ngeri
Jika engkau melihat ketika mereka didirikan di tepi neraka untuk menyaksikan azabnya yang tidak terperi. Lalu mereka berkata, wahai kiranya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat keterangan Tuhan kami. Dan menjadilah kami dari golongan yang beriman. Mereka mengatakan yang demikian bukanlah kerana hendak beriman. Bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu. Dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang dari melakukannya. Dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta. Dan tentulah mereka akan berkata pula, tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini. Dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah kita mati. Dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka lalu Allah berfirman, bukankah hari kiamat ini suatu perkara yang benar? Mereka menjawab, benar demi Tuhan kami. Allah berfirman lagi, oleh itu rasalah azab seksa neraka dengan sebab kamu telah kufur ingkar. Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan menghadap Allah. Sehingga apabila hari kiamat datang secara mengejut kepada mereka, mereka berkata, aduhai kesalnya kami atas apa yang telah kami cuaikan dalam dunia. Sambil mereka memikul dosa-dosa mereka di atas belakang mereka. Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Dan tidaklah dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu tidakkah kamu mahu berfikir? Sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau wahai Muhammad berduka cita. Maka janganlah engkau berduka cita. Kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu. Tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah disebabkan kedegilan mereka semata-mata. Dan demi sesungguhnya, Rasul-Rasul sebelummu pernah juga didustakan. Maka mereka sabar terhadap perbuatan orang-orang yang mendustakan mereka dan menyakiti mereka. Sehingga datanglah pertolongan kami kepada mereka. Dan sememangnya tiada sesiapa pun yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah. Janji-janjinya mempertahankan Rasul-Rasulnya. Dan demi sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari khabar berita Rasul-Rasul itu. Dan jika perbuatan mereka berpaling daripada menerima apa yang engkau bawa wahai Muhammad terasa amat berat kepadamu, maka sekiranya engkau sanggup mencari satu lubang di bumi untuk menembusi ke bawah atau satu tangga untuk naik ke langit supaya engkau dapat bawakan mukjizat kepada mereka, cubalah lakukan jika engkau sanggup. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentulah ia himpunkan mereka atas hidayat petunjuk. Tetapi Allah tidak menghendakinya. Oleh itu janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang jahil. Masih lagi dalam penafsiran suratul An'am. Surah yang ke-6 pada juzuk yang ke-7. Pada ayat yang ke-27 sehinggalah ayat 35. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir yang menyekutukan Allah, yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan mereka waktu nanti mereka dibangkitkan, waktu mereka didirikan di hadapan lembah-lembah neraka dan dicampakkan ke dalamnya. Waktu Allah Ta'ala bertanyakan kepada mereka akan kebenaran Islam, mereka memperakuinya. Dan mereka meminta Allah kembalikan mereka ke dunia. Dan Allah menegaskan bahawa perangai kufur mereka itu tidak akan berubah. Walaupun mereka hidup kali yang kedua. Kerana ia datang daripada sifat dengki mereka, sifat jahat mereka. Mereka pasti mengulangi kekufuran tersebut.
Dan mereka pasti melihat dan mengatakan hidup cuma di dunia. Tidak mempercayai akhirat. Tidak mempercayai pertemuan dengan Allah SWT. Maka Allah menjelaskan rugilah orang-orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah. Kelak dia akan dapat rasakan azab yang pedih. Dan Allah Ta'ala menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia yang sementara. Yang cuma hiburan semata-mata dan tempat bermain. Nanti nyatalah akan hakikatnya bila berlakunya kematian dan pertemuan dengan Tuhan. Dan dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan kesedihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan penolakan kaumnya. Keingkaran, penentangan. Yang mereka ini terdiri daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, senegeri, sekulit, satu bahasa. Yang pernah membenarkan Rasulullah, menyanjung Rasulullah, memberikan gelaran Al-Amin, tiba-tiba mendustakannya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahawa inilah sunnatullah kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Akan didustakan oleh kaum masing-masing. Allah Ta'ala menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam bersabar. Dan menyebut bahawa sudah menjadi sunnatullah tentang keingkaran dan pendustaan mereka. Walaupun keinginan baginda sallallahu alaihi wasallam bersangatan untuk membawa segala mukjizat bagi menjadikan mereka membenarkan, namun Allah tidak izinkan. Kerana ada hikmah dan ada sunnatullah yang perlu diakui oleh seluruh hamba-Nya, bukan termasuk Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, itu secara umum tentang ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini kita menceritakan sebahagian orang kafir cuba dengar Al-Quran, tapi bukan dengan tujuan beriman. Tujuan untuk mempersenda-sendakan dan memperolok-olok. Dan mereka bukan nak dengar Al-Quran untuk mendapat hidayah. Bahkan mereka seringkali menafikan akan kemuliaan Al-Quran dan menganggap bahawa percakapan mereka lebih hebat. Tidak cukup setakat itu, mereka menghalang orang daripada beriman. Mereka bertemu dengan kabilah itu, kabilah ini, menyeru dan mengajak mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Wahum yanhauna'an wa yan'auna'an. Mereka halang manusia dan mereka pun tidak mahu mendekati baginda SAW. Maka bila keadaan mereka sebegitu, Allah Ta'ala nak cerita, apa akibat mereka? Allah suruh Nabi SAW bacakan kepada mereka, dengan perbuatan ini, kamu tahu tak akibat dia? Maka Allah menyebut, walau tara, dan sekiranya engkau, wahai Muhammad, melihat mereka. Idh wuqifu 'alan nar. Ketika mana mereka berdiri di tepi neraka. Artinya mereka dah hampir nak masuk neraka. Namun sebelum mereka dihumbang dalam neraka, mereka didirikan terlebih dahulu di tepi neraka. Faqalu ya laitana. Ketika itu mereka menunggu masa untuk dihumbangkan. Mereka pun menunjukkan penyesalan mereka. Mereka berkata, ya laitana, aduhai celakanya kami. Aduhai ruginya kami. Aduhai malangnya kami. Nuraddu wala nukadzib. Kalaulah kami dikembalikan hidup di dunia. Wala nukadzib, kami tidak sekali-kali akan mendustakan lagi. Bi ayati Rabbina. Dengan ayat-ayat Tuhan. Dengan perintah Allah. Dengan wahyu Allah. Wa nakuna minal mu'minin. Dan kami pasti akan menjadi orang mukmin. Maksud mukmin, orang yang benar-benar kuat beragama. Orang yang benar-benar beriman dengan ayat-ayatnya. Baik, Allah menceritakan, begini penyesalan yang berlaku kepada semua orang kafir. Sebelum orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan ucap ungkapan ini. Ya laitana nuraddu wa la nukadzib bi ayatina wa nakuna minal mu'minin. Aduhai malangnya kami, celakanya kami, kalau kami diberi peluang sekali lagi hidup di dunia, kami takkan sekali-kali mendustakan ayat-ayat keterangan Tuhan kami. Ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, kami nak jadi orang beriman. Baik, kenapa tidak disebut dengan perkataan, kami tak akan mendustakan kamu wahai Muhammad, tetapi ayat Allah. Yang kita akan bicarakan, apakah sebenarnya maksud ayat ini? Bila Allah Ta'ala menyebut mereka mendustakan ayat Allah, tidak disebut mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan perintah Allah. Tidak disebut mereka mendustakan Nabi Muhammad. Ada hikmahnya.
bal bada lahum, bahkan telah zahir kepada mereka, ma kanu yukhfuna min qabl, apa yang mereka selama ini sembunyikan. Yakni apa yang mereka sembunyikan sebab-sebab kekufuran mereka. Ternyata sebab-sebab kekufuran mereka sama seperti Yahudi kufur. Macam mana Yahudi kufur? Iaitu kekufuran Yahudi ialah kekufuran orang yang engkar, atau kekufuran orang yang degil, atau kekufuran orang yang tahu itu benar tapi tetap menolak. Persis Yahudi. Kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan akal. Tuan-tuan, akal ni simple. Kalau benda baik, akal tidak mampu menolaknya. Tetapi kerana ada dengki, dia akan menolak. Benda-benda baik, secara umumnya kita boleh terima. Kalau kita lihat dalam suasana negara kita, pandemik. Kalau kita cadangkan benda baik, jom kita kerjasama memerangi pandemik. Ada yang tak setuju. Kenapa? Dalam hati mereka ada sesuatu. Kerana mereka bukan inginkan penyelesaian itu. Mereka nak sesuatu lain daripada itu. Sebab itu kita lihat dia tak boleh bersatu. Sebab ada sebahagian, ada niat lain. Ada tujuan lain. Dan demikian Allah Ta'ala ceritakan. Golongan musyrikin Mekah bukan isu benar atau salah. Mereka tahu Islam tu benar. Mereka tahu apa yang dibawa oleh Nabi SAW benar. Tapi dalam hati mereka ada sesuatu yang Allah akan dedahkan pada hari kiamat kelak. Sebab itu Allah sebut, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Allah akan dedahkan apa yang mereka sembunyikan sebenar dalam hati mereka. Apakah sebab kekufuran mereka? Walau ruddu, kalau sekiranya mereka dikembalikan di dunia. Kalau katakan Allah kembalikan mereka hidup kat dunia, la'adu limanuhu, mereka akan kembali buat benda yang mereka dilarang dahulu. Mereka kembali jahat, mereka kembali mengingkari kebenaran, mereka tidak akan mempedulikan perintah Allah. Wa innahum lakadzibun, kerana mereka itu pendusta. Baik, kita ambil contoh begini, kalau nak faham mudah. Seorang pencuri kena tangkap. Kita ramai-ramai tangkap. Apa kata pencuri ni? Tolong cik, saya ada insah, saya tak buat lagi. Betul ke? Tak betul. Kerana mereka takut ditangkap dan dipukul tadi. Waktu kita lepaskan dia, dia mencuri lagi. Setiap kali kita tangkap, dia menunjukkan penyesalan. Tapi bila kita bebaskan, dia ulang kejahatan. Umpama kalau kita tengok binatang. Dia ceroboh, dimakan. Kita pun tangkap dia. Tangkap, dia menggelupur, tangkap. Kemudian kita lepaskan. Nanti dia datang lagi. Begitu orang yang dalam hatinya ada pendustaan asli. Dia benar-benar mendustakan dengan maksud dengki, hasad. Bukan kerana kejahilan. Kerana kejahilan, lama-kelamaan dia dapat dirawat. Tapi dengki tak dirawat. Contoh, kalau kebodohan kita kalau sekiranya kita menolak suatu kebenaran kerana kebodohan kita, insya-Allah kebodohan boleh dirawat. Tapi kalau kita menolak kebenaran kerana dengki, memang dengki tak dirawat. Sebab itu kita tengok ada orang, kita katakan, bila cadangkan benda baik, tak nak terima. Padahal baik kerana ada dengki. Kita pun kalau kita ada dengki, kalau seorang cadangkan benda baik, kita tak akan bagi. Kita tak akan terima, tak akan menerima dengan mudah. Sebab dengki. Maka ini penyakit yang Allah akan zahirkan akhirat kelak. Kan itu kalau kita melihat tentang cerita ataupun sebab turun ayat ini, bagaimana bila Allah Ta'ala menjelaskan bahawa kekufuran itu ada dalam diri mereka. Kekufuran itu bukan disebabkan kejahilan mereka, tetapi kerana cinta mereka pada dunia. Tetapi kerana dengki mereka pada Nabi SAW. Bahkan mereka menganggap bahawa bila kenabian ini berada pada Nabi SAW, yang merupakan daripada kabilah lain, yang daripada anak beranak lain, kerana itu mereka menolak. Mereka tak boleh terima. Mereka nak bila diceritakan bahawa Abu Jahal, antara sebab dia tidak mahu menerima Nabi SAW. Walaupun dia tahu baginda SAW benar, kerana Rasulullah daripada keluarga lain. Daripada Bani Hashim. Daripada Bani Abdul Muttalib. Dia nak daripada keluarga yang dia. Maka dia kata kita tak tolak dia kerana dia berbohong. Kita tahu Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Tapi kita menolak dia kabilah lain. Apakah kamu menyangka kita akan mengikuti kabilah lain? Menjadi ketua kita suatu hari nanti? Tidak. Ya, sama juga sebagaimana Yahudi bila menolak Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab Nabi bukan daripada keturunan Yahudi. Daripada Arab.
Kami tak akan tunduk pada orang Arab. Sebab itu kebencian Yahudi sampai sekarang pada orang Arab itu, sehingga mereka sanggup duduk di tengah kelompok semua orang Arab. Walau mereka boleh bina je negara kat Amerika, dekat Rusia, tapi mereka pergi tengah-tengah, sekeliling negara Arab, mereka duduk situ. Kenapa? Orang dengki. Makhluk pendengki ini. Mereka bukan sekadar nak merosakkan Islam, nak rosakkan bangsa yang daripada awal menerima Islam, bangsa Arab. Mereka cuba rosakkan. Sebab tu mereka berani duduk tengah-tengah. Sebab orang dengki ni tuan-tuan sekian, dia sentiasa menonjol dirinya. Kenapa? Sebab dia nak merealisasikan dengki dia. Maka ini Allah dedahkan tentang kekufuran mereka. Sehingga Allah menyatakan walau ruddu, kalau dikembalikan ke dunia, la'adu, mereka kembali jadi jahat juga. Dan mendustakan ayat Allah. Wa innahum lakadzibun. Dan memang dalam diri mereka itu sebati dengan jiwa kekufuran. Lalu Allah Ta'ala menyebut, wa qalu, dan mereka nanti akan berkata. Kalau kami pulang balik ke dunia, nanti mereka kembali mengulang ayat yang sama. In hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan sebenar cuma di dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kami tidak akan dibangkitkan. Artinya kalau mereka kembali ke dunia, mereka tak akan percaya adanya kebangkitan. Ini sesudah mereka tengok neraka. Lalu kita katakan aneh. Saya kan dah tengok neraka dan tengok takkan balik jahat balik. Maka apa yang anehnya? Lihat iblis. Iblis ni makhluk pendengki. Dia dah tengok indah syurga. Dia pun dah tengok dahsyat neraka. Dia dah tengok malaikat-malaikat yang setia. Dia tengok semua. Dia sudah berada pada alam yang cukup luar biasa. Tiba dek dengki dia. Dia tak nak ke iblis masuk syurga? Tak nak dia. Tak nak dia bukan kerana syurga itu tidak indah. Kerana dengki yang ada. Dengkinya pada manusia. Sebab itu daripada iblis dengki ke Adam. Sehingga kepada Yahudi dengki pada Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah kepada musyrik Mekah juga dengki pada kabilah Rasulullah itu sendiri. Dan sehinggakan hari ini, kalau kita tengok orang yang suka menerima kebenaran kerana bersarang dalam hatinya dengki. Bersarang dalam hatinya kepentingan dirinya sendiri. Maka Allah akan dedahkan. Sebab itu Allah kata, orang dengki ni tuan-tuan sekalian, kalaupun kita beri apa dia nak, dia masih tak puas hati. Macam kalau Allah kembalikan orang kafir ini ke dunia, mereka tetap buat benda yang sama. Mereka akan mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kerana dalam hati diri mereka, selain daripada dengki, mereka cintakan dunia. Bila mereka cintakan dunia dengan cinta yang bersangatan, sehingga mereka cuma hendak hidup di dunia. Kerana kejahilan dan juga kejahatan, pendustaan yang mereka ada. Kemudian Allah menyebut, sesudah menceritakan tentang orang kafir, tadi Allah sebut lagi keadaan mereka. Walau tara idh wukifu ala rabbihim. Dan kalau engkau lihat, wahai Muhammad, ketika mana mereka berdiri di hadapan Tuhan mereka. Tadi cerita berdiri kat neraka. Nanti ni seterusnya mereka berdiri di hadapan Tuhan mereka. Qala alaysa hadza bil haqq. Lalu Allah berfirman pada mereka, bukankah ini benar? Bukankah aku dah sebut benar? Neraka aku, azab aku, kemurkaan aku, akhirat, dunia yang hancur. Bukankah aku cakap benar? Lalu mereka kata, qalu bala wa rabbina. Ya benar wahai Tuhan kami. Benar. Baik, tadi kita baca ayat sebelum ini, disebut mereka mendustakan ayat Allah. Sebab itu yang akan mengherdik mereka akhirat kelak ialah Allah. Mereka bukan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dustakan Allah. Sebab itu Allah yang akan mengazab mereka, menghentam mereka, akan mengancam mereka, akan mengherdik mereka, akan menghina mereka. Bukan Nabi Muhammad SAW yang akan hina mereka. Nabi tak akan hina mereka. Sebab mereka mendustakan Allah. Ayat-ayat Allah. Nabi SAW cuma penyampai. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, qala fadhuqul azab. Sekarang rasakan azab. Pengakuan kamu pada hari ini tak ada guna. Sebab dahulu kamu telah diminta pengakuan ini tetapi kamu membantah dan menolak. Hari ini kamu nampak neraka di hadapan. Kamu nampak kedahsyatan mahsyar. Kamu nampak akan kebesaranku. Maka tidak ada guna apa yang kamu nampak hari ini. Melainkan rasakan untuk dirimu akan azab. Bima kuntum takfurun. Dengan apa yang telah engkau engkarkan. Qad khasiral ladhina kazzabu biliqa'illah. Maka rugilah.
orang-orang yang dahulu tak percaya pertemuan dengan Allah. Bila kita sebut tentang kematian, ia pertemuan dengan Allah. Kematian bukan bermaksud bahawa berakhir hidup kita di dunia, terputus hubungan kita dengan manusia, terputus hubungan kita dengan segala kebendaan, dengan segala material, dengan segala kemewahan. Bukan itu sahaja. Tetapi kematian berarti kamu kembali pada Tuhan yang menciptakan. Kamu kembali kepada Tuhan kamu. Disebut kembali pada Tuhan kita. Tuhan kita. Allah kita. Maka inilah waktu yang paling ditakuti oleh manusia yang jahat. Dan paling dirindui oleh manusia yang beriman. Orang-orang kafir waktu itu, walaupun Allah menyebut dialog Allah dengan mereka, tapi mereka tidak boleh memandang wajah Tuhan. Mereka hanya mendengar suara sahaja. Kerana orang kafir tak akan tengok. Sepakat para ulama, orang kafir tak dapat melihat zat Allah. Tak akan. Bahkan mereka dihijab. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka pada hari itu dihijab daripada melihat Tuhan mereka. Tetapi mereka mendengar perintah Tuhan mereka. Mereka mendengar suara Allah SWT, tapi tidak boleh melihat. Berbanding orang beriman dapat melihatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang beriman ceria gembira, kepada Tuhan mereka akan memandangnya. Maka ini orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illah, maka rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, hatta idza ja'athumus sa'ah, sehingga apabila datang kepada mereka kiamat, baghtatan, secara mengejut. Baik, kiamat Allah Ta'ala sebut secara mengejut. Lalu kita kata, bukankah kiamat tu ada tanda-tanda? Bagaimana dia mengejut? Dia ada tanda Dajjalnya, dia ada tanda Dukhannya, dia ada tanda turunnya Nabi Isa, dia ada tanda Ya'juj Ma'jujnya, dia ada tanda matahari keluar di sebelah baratnya. Sehinggalah berlaku gempa bumi yang besar yang menjadikan gunung ganang bagaikan kapas yang dipinta, sehingga menjadikan semuanya bergoncang bergoyang dan manusia mabuk dek kerana azab Allah yang dahsyat, perempuan yang mengandung keguguran, wanita yang menyusukan anak, jatuh anak-anak mereka, seorang yang sedang membeli di pasar tidak sempat menerima pembelian, seorang yang hendak lipat baju tak sempat nak lipat, seorang yang nak suap makanan tak sempat sampai ke mulut, semua dalam situasi tak sempat. Maka bila kita sebut tadi, kiamat kan ada tanda. Kenapa Allah sebut kiamat datang mengejut? Tentang sesuatu yang mengejutkan, maka kita akan rasa dia datang lebih cepat daripada apa kita jangka. Suatu yang mengejut dan yang dahsyat. Kiamat ini dahsyat yang tidak mampu digambarkan. Walaupun Al-Quran pada juzuk yang ke-30, kesemua ayat kebanyakannya menggambarkan tentang kiamat. Dengan gunung ganang, dengan lautan, dengan matahari, dengan bulan, dengan langit, dengan bumi. Semua Allah Ta'ala gambarkan kiamat yang dahsyat ini. Namun apa yang Allah Ta'ala gambarkan itu lebih dahsyat daripada apa yang dilihat nanti. Kerana Allah menyebut gambaran. Dan akal kita ni terbatas untuk memahami gambaran. Umpama tuan-tuan cerita satu cerita kepada budak-budak kecil. Budak-budak tu dapat tak gambaran dia? Dapat sikit. Dia tak dapat semua kerana akal terbatas. Tetapi dia akan tahu semua dengan pandangan dia nanti. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kedahsyatan kiamat. Tapi akal kita ni tuan-tuan, maklumatnya terhad, terbatas. Kita dapat menggambarkan sedikit. Itu pun base pada pengalaman. Base kepada imajinasi. Yang juga terhad. Dengan keterbatasan otak dan akal kita. Yang kita tengok nanti lagi dahsyat. Maka bila dahsyatnya kiamat, dirasakan memang mengejut kiamat. Kerana sesuatu yang hilang akalnya. Tiba-tiba dia mengejut. Walaupun sesudah ada tanda, tapi bila berlaku kiamat, dia bersifat mengejut. Sehingga mereka menyangka, kerana perangai manusia tuan-tuan sekalian, dia sentiasa rasa ada peluang. Kita kan kalau sakit, doktor dah kata awak ni 50-50. Doktor pun kata awak dia ada 2 bulan lagi, sebulan. Kita tetap rasa, doktor bukan betul sangat cakap. Sebab kita manusia, ada satu sikap merasakan umur kita lebih panjang. Walaupun sakit macam mana kita rasa macam, mungkin lebih lagi. Kalau orang kata awak mungkin mati esok, lusa kot.
lebih 2 hari. Hatta waktu mereka nak mati, mereka masih minta malaikat maut supaya tangguhkan sekejap. Sebab itu ramai manusia bila sakit, mereka masih belum bertaubat. Kerana mereka menyangka masih sempat untuk hidup. Walau orang beriman yang sebenar, bila saja sakit, mereka tahu ini alamat kematian. Bila masa boleh berlaku, lalu mereka mempercepatkan taubat daripada mencari obat. Tapi orang yang terus panjang angan-angan, mereka akan utamakan cari obat daripada taubat. Kita tak kata cari obat tu tak penting. Ya penting, Allah perintah. Tetapi taubat itu perlu melihat prioriti. Sebab bila kita taubat bukan benda tu bertentangan dengan cari obat. Ya benda tu selari. Kerana taubat itu penyesalan hati kita. Cari obat ni dengan pergerakan tangan dan kaki kita. Ia bukan satu benda. Kalau taubat tak boleh cari obat. Kalau cari obat tak boleh taubat. Bukan begitu. Ia satu benda yang sama. Perlu bergerak seiring. Dan perlu penekanan kepada taubat. Apatah lagi kita tahu setiap bernyawa ni akan mati. Kita tak mati hari ni, kita akan mati juga esok. Kita tak mati dulu, kita akan mati juga kemudian. Sebab tu nanti kita akan lihat satu persatu orang kita kenali mati. Satu persatu kita akan lihat sehinggalah sampai giliran kita. Hakikat itu tak ada orang boleh dustakan. Ia berlaku pada semua manusia dari dulu sampai sekarang. Tidak ada yang kekal daripada mana nenek moyang kita. Melainkan mereka telah mendahului kita. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kiamat datang mengejut dengan kedahsyatannya. Qalu, waktu itu. Mereka berkata, ya hasratana, aduhai ruginya kami. Ala ma farratna fiha. Sepanjang kami hidup di dunia, kami telah cuai. Kami telah lalai. Wahum yahmiluna awzarahum. Dalam keadaan mereka sedang memikul dosa-dosa mereka yang mereka buat dahulu di dunia. Ni tengah pikul dosa banyak. Kemudian lidah menyebut penyesalan, aduhai celakanya kami. Kami cuai dengan Allah Ta'ala ketika mana kami hidup di dunia. Ala sa'ama yazirun. Buruklah dengan apa yang menimpa mereka hari itu. Kerana pengakuan itu tidak ada gunanya. Kerana itu Allah ingatkan kita. Sebagaimana Allah ingatkan semua orang kafir yang mendustakan perintah Allah. Dengan akibat mereka pada hari kiamat kelak. Satu tadi dicerita tentang mereka akan dicampak neraka. Satu waktu mana mereka ditempelak oleh Tuhan. Dan dua keadaan yang menggerungkan. Mereka mengakui penyesalan mereka. Maka waktu itu Allah Ta'ala kata apa? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْ. Ketahuilah hidup di dunia ini cumalah main dan hiburan. Realiti kehidupan dunia ini tuan-tuan sekalian, bukan benda-benda yang menjadi matlamat kita. Tuan-tuan, main tu matlamat kita ke? Bukan. Siapa pun bermain, dia akan pencing, dia akan bersara. Tuan-tuan tengok ahli sukan. Ada tak ahli sukan dia main sampai mati? Atau dia main sampai tua? Tak ada. Kalau main bola, 30 pencing. Itu bola kat Eropah. Kalau kat Malaysia, masuk 40 pencing. Sukan apa lagi? Semua orang main, dia akan berhenti. Sebab apa? Itu main, bukan betul. Kehidupan dunia ni tuan-tuan, bukan kehidupan betul-betul. Ini cuma permainan dan hiburan. Bukan tidak sepatutnya menjadi matlamat kita. Dia tempat yang akan dirobohkan. Dia tempat-tempat bermain ni sampai masa dia akan dirobohkan. Bila kita tengok penganjuran sukan Olimpik. Penganjuran di Rio, di Athens, sekarang di Tokyo. Yang mendalam belanja puluhan bilion. Kalau di Tokyo, dia punya kos dia lebih kurang 25 bilion dolar USD. Kos dia. Yang asalnya 7 bilion, bidaannya 7 bilion. Dia kerana kos naik, pandemik, kena semua ditangguh. Patutnya 2020 hingga 2021 jadinya. Penangguhan tadi kos naik sehingga 25 bilion dolar USD. Kos dia. Lepas sukan ini, habis sukan ni, maka mana-mana stadium tak dipakai akan dirobohkan. Atau dibiarkan. Dibiarkan. Sebab dia cuma tempat main. Negara lain pula akan menjadi tuan rumah Olimpik. Negara lain pula akan buat benda sama. Kemudian dibuang, dibiarkan. Banyak mana tempat-tempat sukan ni tadi tuan-tuan, dia buat untuk sementara. Habis sukan tadi, maka tempat itu tak digunakan lagi. Hanya sedikit yang digunakan. Kebanyakan tak digunakan lagi. Itu penganjuran sukan di dunia ni. Sama ada Piala Dunia ke, Commonwealth ke, sukan Mesir Sejuk ke, sukan Olimpik ke. Semualah sukan-sukan yang namanya main. Ia bersifat sementara.
Yang main tinju pula. Main kemudian pencing. Kena Parkinson, kena itu, kena ini. Dan lahwun cuma hiburan. Orang hiburan sementara, bukan matlamat. Sebab itu orang yang menjadikan hiburan itu matlamat, dia akan resah hati dia. Itu akhirnya penyanyi-penyanyi bunuh diri. Penyanyi-penyanyi dia pun terumbang-ambing hidupnya. Sebab berhibur itu bukan matlamat. Berhibur asalnya untuk seketika. Tapi mula manusia dek lalai kerana Allah, mereka jadikan main dan hiburan kerjaya. Bila permainan dan hiburan menjadi kerjaya, maka rosaklah mereka. Kita tuan-tuan bukan Islam tak benarkan main, boleh. Bukan Islam tak benarkan hibur, boleh. Tapi ada syarat. Tapi ada dia punya dawabit, kriteria. Panduan-panduan. Dengan syarat tidak melalaikan tugas utama kita. Kita kalau kerja kat pejabat pun bos kita kasih main. Bukan tak bagi main, bagi. Tapi kita ada kerja utama kita. Maka demikian hidup di dunia ada urusan utama kita. Kan itu Allah kata, waladarul akhiratu khairul lilladina yattaqun. Dan negeri akhirat itulah paling baik bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu ada akal? Kamu tak fikir ke? Kamu tak tengok ke kesudahan orang yang bermain macam mana? Kesudahan orang berhibur macam mana? Semuanya akhirnya mencari kehidupan sebenar. Sebab itu bukan kehidupan. Tanya orang yang suka berhibur. Last sekali, apakah hiburan itu matlamat hidup? Tuan-tuan kita, kalau setiap hari tuan-tuan main je, tuan-tuan seronok ke main? Lama-lama kita jemu, kenapa main? Hidup ni bukan main-main. Hidup ni bukan untuk kita berhibur, bukan. Itu cuma datang sebagai umpama garam dalam masakan. Tapi bukan kita masak garam. Tuan-tuan, kalau kita masak garam, macam mana kita nak makan? Garam memang ada dalam masakan, tapi kita tak masak garam. Kita masak ikan, kita masak sayur. Garam tu ada secubit. Tu pun kita cubit garam tu. Sikit. Maka demikian dalam kehidupan kita di dunia, kita ada matlamat menyembah Allah. Ya, hiburan datang, dibenarkan dalam Islam. Dan juga sukan dibenarkan dalam Islam. Tapi dia datang bagaikan, kita katakan, nilai yang terhad, terbatas. Kalau itu Allah ingatkan, akhirat itulah matlamat kita. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu ada akal? Tak fikir ke? Kesudahan-kesudahan orang bermain. Kemudian bila mana Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan orang kafir pada hari kiamat kelak. Keadaan pertama, waktu mereka berada dalam neraka. Sebelum mereka dihumban dalam neraka. Mereka minta peluang balik semula ke dunia. Allah kata, kamu jenis orang yang kufur dalaman. Yang memang mendustakan. Kalau diberi peluang, tetap kamu akan mengingkari setiap ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian Allah menceritakan kelompok yang nanti berdiri di hadapan Allah. Ia kelompok yang sama. Dalam dua situasi, ketika mana Allah membentak mereka dan meminta pengakuan mereka dan mereka mengaku kebenarannya, lalu Allah humbangkan mereka dalam azab Allah yang mereka kufurkan sebelum ini. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana penyesalan mereka, bagaimana dosa-dosa yang dipikul oleh mereka, bagaimana apa yang mereka lakukan tidak lagi berguna untuk menyelamatkan mereka daripada azab seksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah ingatkan kepada semua manusia. Ingat, dunia itu menipu kamu. Dunia itu cuma tempat bermain dan berhibur. Dunia itu cuma sifatnya adalah mainan dan hiburan, bukan benda yang betul-betul. Tapi bila kamu tertipu dengan mainan dunia dan hiburan dunia, maka kamu akan menjadi orang yang rugi pada hari akhirat kelak. Orang beriman tahu tempat sebenar-benar mereka ialah di hari akhirat kelak. Ini orang beriman yang benar-benar diberikan oleh Allah Ta'ala akan kebijaksanaan. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, orang yang dilambung dengan permainan dunia dan hiburan dunia, mereka ini tak ada akal. Sebab itu tuan-tuan tengok, watak-watak orang main, watak-watak orang berhibur, akalnya kurang. Orang suka main, orang suka berhibur, automatik otaknya, dia punya kita katakan kecerdikannya akan menurun. Maka dia mula buat watak-watak yang bodoh. Dia mula buat watak-watak yang berlawanan dengan fitrah dia sendiri. Memperbodohkan dirinya sendiri. Sebab itu masyarakat yang minat pada hiburan dan minat pada sukan, kita akan lihat dia punya nilai intelektualnya rendah. Rendah, cukup rendah. Kerana hidup mereka berfoya-foya dan bermain-main.
akhirnya mereka tidak akan ada matlamat hidup di dunia, apatah lagi akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.